Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada seluruh keluarga Malaysia yang menonton kami. Sudah pastinya kita membawakan perincian di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Bicara khas bersempena dengan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15. Dan sudah pastinya esok merupakan tarikh bagi pengundian awal mengikut kepada kerangka tarikh yang telah pun ditetapkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan tempoh berkempen sudah pastinya rancak dilaksanakan walaupun negara kita sedang berdepan pelaksanaan norma baharu dan juga pelaksanaan kempen secara dalam talian dan juga secara hybrid untuk digambarkan secara bersama bagi memenuhi tuntutan Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Melaka. Untuk bicara khas pada malam ini, agak molek kiranya untuk kita mulakan terlebih dahulu untuk kita membawa seperti semalam, kita memberikan pengenalan sedikit kepada beberapa calon yang bertanding di beberapa kawasan yang akan kita gambarkan pada malam ini. Jadi ayuh sama-sama kita memberikan perincian dan juga perhatian kepada calon yang akan bertanding di kawasan N08 ataupun Dewan Undangan Negeri N08 Macap Jaya. Yang mana boleh kita perkenalkan untuk calon Barisan Nasional Ng Hee Sam akan mewakili Barisan Nasional bagi Perikatan Nasional Tai Siong Jul, dan untuk Pakatan Harapan diwakili oleh Lau Bing Hao. Manakala dua lagi calon iaitu Abdul Aziz bin Osani Kasin dan juga Azlan bin Daud mewakili Bebas. Itu untuk N08 Macap Jaya. Seterusnya N09 Durian Tunggal. Empat penjuru yang mempertandingkan calon Barisan Nasional Zaharia Abdul Khalil, juga Perikatan Nasional Jaafar Osman. Pakatan Harapan juga meletakkan calonnya iaitu Datuk Muhammad Sofi Abdul Wahab, dan Bebas meletakkan calon Muhammad Irfan bin Mahrilar ataupun ini merupakan calon bebas untuk pertandingan empat penjuru di Durian Tunggal. Seterusnya N10 Asahan. Fairul Nizam Roslan mewakili Barisan Nasional. Manakala Perikatan Nasional meletakkan calonnya untuk bertanding iaitu Danesh anak lelaki Basil, dan Pakatan Harapan meletakkan calonnya iaitu Datuk Seri Idris Harun. Dan untuk Bebas ada 3 calon, 6 penjuru di kawasan Asahan ini iaitu Muhammad Akhir bin Ayub, Muhammad Nur bin Saleh dan juga Azmar bin Abdul Hamid. Itu di Asahan, ataupun boleh kita gambarkan satu pertandingan yang agak klasik dan juga agak sengit juga. Di N11 Sungai Udang, Barisan Nasional meletakkan calonnya Datuk Seri Muhammad Ali Muhammad, manakala Perikatan Nasional meletakkan calonnya Dr. Muhammad Alif Yusof. Pakatan Harapan calonnya Hasmurni Tambi dan juga calon bebas iaitu Major General Besara Datuk Muhammad Zahar Hashim. Itu di N11 Sungai Udang. Seterusnya kita beralih ke kawasan N12 Dewan Undangan Negeri Pantai Kundur. Barisan Nasional mempertaruhkan calonnya iaitu Tuminah Kadi Elias Muhammad Hasim, dan Perikatan Nasional meletakkan calonnya Muhammad Rizwan Mustafa. Manakala untuk Pakatan Harapan calonnya ialah Datuk Nur Azman Hassan. Baik, seterusnya kita beralih kepada N13 pertembungan 5 penjuru. Barisan Nasional meletakkan calonnya Datuk Rais Datuk Wira Yassin, Perikatan Nasional Muhammad Faris Izwan Mazlan. Pakatan Harapan ini juga merupakan seorang ahli parlimen iaitu Datuk Seri Syamsul Iskandar Mat Akin. Manakala dua lagi calon iaitu Muhammad Hashmidi dan juga Meja Besara Haji Muhammad Jaini bin Dimon. Dan yang terakhir sekali adalah N14 Klebang. Barisan Nasional meletakkan calonnya Datuk Lim Ban Hong, Perikatan Nasional Tuan Haji Bakri Jamaluddin, dan Pakatan Harapan meletakkan calonnya Datuk Gue Tek, yang ini meletakkan 3 penjuru untuk pertandingan di N14 Kelebang. Jadi itu antara calon-calon kita gambarkan. Ada 7 bahagian ataupun Dewan Undangan Negeri yang kita pertontonkan bersama dengan anda untuk kita memperkenalkan calon yang akan bertanding. Selamat maju jaya untuk yang hari akan mengundi pada mengundi awal dan juga hari pengundian sebenar nanti. Kita akan berjeda seketika untuk kita menyaksikan sedikit bingkisan berkenaan bagaimana pelaksanaan kempen dalam tempoh ataupun pelaksanaan secara norma baharu seketika nanti sebelum kita bersama tetamu dalam Bicara Khas. Pilihan Raya Negeri Melaka kali ini menyaksikan calon-calon muda diletakkan untuk mencuri hati para pengundi. Namun ironinya bukan mudah kerana kekangan daripada peraturan yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya yang mana semua parti tidak dibenarkan mengadakan sebarang aktiviti berkempen, berkumpul maupun berarak. Ini kerana pengalaman daripada Pilihan Raya Negeri Sabah yang lalu, Pilihan Raya Negeri Melaka kali ini dikuatiri mencetuskan gelombang COVID-19 sekiranya langkah terbaik menanganinya tidak diambil.
Sebelum ini juga, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin telah mengeluarkan arahan perhimpunan atau majlis sosial berkaitan pilihan raya, termasuk Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya dilarang bermula 25 Oktober hingga 27 November. Meskipun pilihan raya Negeri Melaka diadakan dengan SOP yang ketat, satu-satunya platform yang digunakan sebaiknya adalah media sosial. Peranan media sosial dalam mendekatkan para calon dan para pengundi menjadi modus perang senyap pilihan raya di alam maya kali ini. Di samping itu, para jentera pilihan raya yang mewakili setiap parti haruslah menjaga etika dalam setiap apa yang dikongsikan di media sosial agar tidak menjadi kesalahan dan fitnah. Mereka harus lebih rasional dan lebih kreatif dalam menyampaikan mesej untuk ianya sampai kepada para pengundi. Ya, kita bersua kembali bicara khas bersempena Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Melaka. Esok tarikh pengundian awal dan 20 November adalah tarikh pengundian untuk rakyat di Negeri Melaka keluar mengundi bagi pengundi-pengundi yang berdaftar. Malam ini kita akan bercerita tentang integriti dan pilihan raya. Sudah pastinya konotasi integriti maupun sogokan ataupun rasuah itu membawa satu konotasi yang luas. Namun kita kecilkan dan kita perincikan dalam aspek pilihan raya yang dianggap sebagai salah satu daripada elemen demokrasi. Bagaimana pelaksanaan undang-undang, pengamalan nilai-nilai murni dan juga nilai-nilai integriti boleh ditamsilkan dalam proses pelaksanaan pilihan raya yang adil. Untuk kita bercakap lebih lanjut, saya amat berbesar hati pada malam ini bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Akbar bin Abdul Sattar, Ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Seri bersama kami dalam bicara khas pada malam ini. Semakin hangat nampak gayanya untuk suasana di Melaka, khususnya apabila esok pengundian awal dan akan berlangsung pada tarikh 20 November ataupun pada hari Sabtu nanti. Datuk Seri, sebelum kita berganjak lebih lanjut tentang perincian berkenaan tentang prosedural dan juga bagaimana kita kata pengkhususan kepada aktiviti-aktiviti pilihan raya ini dilaksanakan secara adil, suka untuk saya bertanya kepada Datuk Seri berkenaan tentang integriti dan juga pengamalan integriti itu, khususnya dalam kita melaksanakan tata tertib undang-undang ataupun tata tertib dalam aspek demokrasi kali ini, Datuk Seri. Mungkin ini peluang yang terbaik untuk dijelaskan. Integriti adalah sesuatu perkara, kita buat perkara yang betul dan elakkan perkara tak betul. Itu saja. Dan kadang-kadang apabila kita laku sesuatu walaupun tak ada orang tengok, itu merupakan integriti. Jadi bagi saya integriti ini ada level. Dia tidak ada tarif sebenar integriti, tapi level integriti. Katakanlah kita pagi ini bawa kereta dan suddenly kita lampu kuning ataupun dah nak merah, kita pun cross traffic light. Itu level integriti seseorang. Ada setengah-setengah agensi penguatkuasa, mereka menerima lebih kurang 200-300 ringgit. Itu level integriti dia. Ada ahli politik dan juga yang besar-besar ini, kadang-kadang dia menerima, tak semesti negara ini, di mana-mana negara pun, menerima wang lebih kurang 1 bilion, 2 bilion sebagainya. Itu merupakan level integriti dia. Maknanya sekarang ni, apa saja kita buat, janji-janji yang tak betul itu adalah merupakan satu perkara yang melibatkan integriti. Okey. Apakala yang berbagi Datuk Seri menyentuh berkenaan tentang sogokan ataupun nilai yang diberikan dalam bentuk terjemahan wang ringgit itu, sudah pastinya Pelan Anti Rasuah Nasional ataupun NACP ini merupakan salah satu daripada dokumen yang digunakan untuk menggariskan dalam satu tempoh-tempoh yang disebutkan itu untuk kita meminimalkan ataupun untuk menghapuskan amalan rasuah, sogokan, suapan ini, malah untuk menterjemahkan amalan dan juga nilai-nilai integriti yang berkualiti dalam kalangan masyarakat. Jadi bagaimana kerangka dokumen Pelan Anti Rasuah Nasional ini akan digerakkan dan akan memberi impak kepada masyarakat, Datuk? Kita dapati bahawa dalam Plan Anti Rasuah Nasional ni ada beberapa perkara yang dibuat cadangan. Sudah tentu plan ini dirangka oleh pakar-pakar. Dan yang pertama, mereka juga bercadang untuk mengadakan pilihan raya secara elektronik. Tapi kita kena fikir sebab masalah-masalah masyarakat kita di kampung. Yang kedua ialah jumlah perbelanjaan. Hendaklah kita ingat di sini bahawa perbelanjaan yang dibenarkan kini oleh Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 adalah untuk adun 150,000.
Tapi kalau kita tengok cara dia orang belanja berjuta-juta kan. Ya. Untuk untuk ahli parlimen 200,000. Jadi mereka nak kaji adakah ini terlalu sedikit. Sedangkan perbelanjaan telah dilakukan oleh ahli-ahli politik dan petani itu adalah begitu berat sekali. Dan yang ketiga, penentuan sempadan. Ini mesti gerrymandering. Kita tak nak supaya kadang-kadang katalah ada satu tempat tu di Kelantan. Ramai rakyat di situ katalah daripada orang Melayu dan sebagainya. Jadi kita nak menang pilihan raya tu oleh kerana disokong satu parti tu, kita splitkan kawasan. Katalah Kota Baru tu kita katalah sekarang ada lebih kurang 2-3 kawasan, di split kepada 5-6 kawasan. Ataupun di Seputih dia ada lebih kurang 60,000 pengundi kan. Jadi dia boleh split. Jadi itu boleh memberikan keuntungan kepada parti. Jadi kebanyakan daripada ahli politik bila dia memerintah, memegang jawatan, menjadi Perdana Menteri sebagainya, mereka akan menggunakan gerrymandering. Satu lagi ialah akta kesalahan pilihan raya lah. Bagi saya dah kaji dan melihat dan juga bincang dengan kawan, didapati bahawa akta kesalahan pilihan raya 1954 saya rasa itu sudah lengkap. Kecuali kita nak bagi kuasa kepada SPR, sebab SPR tak ada kuasa, tak ada enforcement power mungkin, tapi bukan begitu senang untuk kita sebagai SPR untuk mendapat kuasa. Tapi kita dapati bahawa kursi-kursi begitu banyak sekali, adun dan juga parlimen. Jadi sukar mungkin kita hendaklah beri serah kepada law enforcement agency. Dan akhir sekali ialah provisi dalam kesalahan kegunaan aset dan juga jentera kerajaan. Kita dapati bahawa banyak daripada kerajaan apabila dia memerintah, bila dia pergi kempen, dia gunakan jentera kerajaan, dia gunakan aset-aset. Ini tak boleh. Tapi itulah, kadang-kadang kita ni di Malaysia undang-undang begitu banyak sekali tapi enforcement tak ada, tak guna juga. Itu merupakan satu perkara yang patut kita fikirkan, sebab ini adalah isu integriti yang mana kebanyakan daripada ahli politik ni tak mematuhi peraturan yang dibuat. Bagaimana kita nak hormat jika sekiranya seseorang yang meluluskan undang-undang tetapi mereka sendiri tak mematuhi undang-undang. Jadi rakyat lagi teruk. Itu masalah besar lah. Okey. Ya, dalam perihal itu saya suka untuk merujuk kembali apabila undang-undang itu menggariskan law is to be seen to serve the justice. Cuma dalam aspek undang-undang procedural dan juga undang-undang enforcement itu kita sedia maklum ada beberapa badan penguatkuasa yang diperuntukkan untuk melaksanakan undang-undang, dan ruang penguatkuasaan itu juga turut diberikan kepada law procedural itu untuk terus berlangsung dalam satu pelaksanaan undang-undang yang lebih adil. Cumanya Datuk Seri, apabila kita bercerita tentang amalan integriti ini, kita harus akui bahawasanya proses pilihan raya sudah pun makin bertambah baik apabila kalau dibandingkan dengan pilihan-pilihan raya sebelum ini, dengan memperkenalkan untuk kita mencalit di ibu jari dan juga memperkenalkan untuk calon-calon yang bertanding itu boleh berada di kotak ataupun di kawasan-kawasan mengira undi tersebut, telah pun memungkinkan untuk supaya berlakunya ketelusan dan juga pemerhatian dari segi ketelusan itu untuk dipastikan berlaku di kawasan tersebut. Jadi bagaimana pandangan Datuk Seri, beberapa lakuna dalam undang-undang perlu diperbaiki supaya boleh kita menambah baik apa jua kelompongan yang berlaku dalam aspek pelaksanaan undang-undang tersebut? Kita kena ingat bahawa walaupun undang-undang itu kita import daripada UK ataupun daripada Harvard di US kan, yang terbaik dalam dunia lah kata. Tetapi jika sekiranya pengundi dan juga ahli politik tidak ada integriti, saya rasa apa saja undang-undang yang kita buat ni akan dilanggar. Jadi ini merupakan satu masalah yang besar di Malaysia, iaitu kita menghadapi krisis integriti. Selagi kita tidak mencari root cause secara saintifik, iaitu penyebab kepada masalah integriti dan juga rasuah yang berleluasa berlaku di negara kita ini, selagi itulah apa saja undang-undang yang kita buat, mereka ini selalunya mereka ini adalah cerdik pandai, mereka akan mencari jalan. Sudah tentu tak dinafikan bahawa kebanyakan daripada pembaharuan-pembaharuan dibuat, tetapi kita kena ingat bahawa orang-orang politik ni termasuk juga white collar criminal lah, golongan yang sama, mereka ni orang yang bijak, mereka berpelajaran dan mereka akan mencari jalan bagaimana untuk mengatasi undang-undang. Itu sebabnya saya nyatakan selagi kita tak selagi kita tak mengatasi masalah integriti rakyat ni, terutama sekali pemimpin-pemimpin ni,
yang melanggar undang-undang, tak tentu pasal dan sebagainya, sudah tentu saya rasa apa sahaja undang-undang yang kita buat itu tak akan tercapai. Itu sebabnya kalau kita tengok di setengah-setengah negara, contohnya ada setengah negara, mereka hanya memerlukan dawai untuk buat dia punya fence. Tapi negara kita ini kita perlukan batu bata. Itu pun lagi ditebuk. Ini ialah merupakan satu perkara yang dikenali sebagai integriti. Jika sekiranya kita dapat didik cara integriti ini dengan kaedah-kaedah tertentu, sudah tentu kita akan berjaya untuk menghadapi dan juga mengekalkan integriti kita, terutama sekali dalam pilihan raya lah. Ya, sudah pasti kita mahu melihat integriti itu digambarkan sebagai antara hitam ataupun putih, bukan di tengah-tengah antara kelabu di sebalik hitam dan juga putih itu. Yang berbagi Datuk Seri, kita akan berjeda seketika, semuanya kembali dalam bicara khas bersama PRU Dun Melaka pada malam ini. Selamat maju jaya diucapkan kepada calon-calon dan juga parti politik yang akan bertanding dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Melaka untuk pengundian awal pada tarikh 16 November dan juga pada tarikh 20 November tarikh pengundian yang sebenar. Kita masih lagi bersama yang berbagi Datuk Seri Akbar bin Abdul Sattar, Ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia. Datuk Seri, dalam kerangka kita melihat pelaksanaan ketelusan pilihan raya dan juga keadilan pilihan raya itu, sudah pasti ada beberapa undang-undang yang digagaskan ataupun dikuatkuasakan, iaitu Akta SPR, Akta Pilihan Raya dan juga Akta Kesalahan Pilihan Raya. Dan ketiga-tiga ini ia tidak bersifat redundancy ataupun tidak bercanggah antara satu sama lain, tetapi ada peruntukan-peruntukan khas yang diberikan khususnya kepada konotasi kesalahan dan juga peruntukan memastikan pilihan raya yang telus dan adil. Apa pandangan Datuk Seri melihatkan kepada pelaksanaan ketiga-tiga akta ini dalam memastikan satu prosedural pilihan raya yang lengkap, Datuk Seri? Saya ingin menerangkan di sini bahawa kalau berdasarkan kepada Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 pun dah cukup. Tambah pula dengan Akta SPRM 2009. Kita tengok apa kesalahan yang ada di dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang dikatakan begitu lemah. Tetapi sebenarnya ia adalah satu undang-undang yang begitu komplit. Yang pertama, dikenali sebagai penjamuan. Maknanya sudah dinyatakan di dalam itu apabila kita nak ada pilihan raya, tak boleh buat jamuan, tak boleh bagi minum, tak boleh bagi tiket dan sebagainya. Tak boleh. Itu melanggar undang-undang. Pertama. Tapi kita lihat kebanyakan daripada pilihan raya diadakan, semua parti akan buat. Sama ada parti pembangkang ataupun parti pemerintah akan buat sedemikian sebab ia melanggar undang-undang. Jadi apabila kita melanggar undang, sudah tentu poin yang utama adalah isu integriti. Kita melanggar integriti. Yang kedua, dikenali sebagai influence, mana kita mempunyai pengaruh. Jadi kadang-kadang kita ada juga ahli-ahli politik, penyokong-penyokong ni memaksa pengundi-pengundi untuk mengundi parti dia ataupun menghalang dan sebagainya. Itu merupakan satu perkara yang tak boleh juga di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Yang ketiga, kesalahan rasuah, iaitu sudah tentu kita tak boleh janji sebelum pilihan raya, semasa pilihan raya dan juga selepas. Ini juga tertaluk kepada Akta Pencegahan Rasuah, Akta SPRM 2009. Tetapi hendaklah kita ketahui di sini ialah hukuman yang ada pada Akta Pilihan Raya 1954 itu begitu serius sekali. Yang pertama, apabila kita disabit, yang pertama apabila kita disabit, kita boleh didenda dan juga penjara. Yang kedua ialah kursi kita tu, kita sudah tentu kita akan hilang kursi. Yang paling teruk sekali saya rasa yang akan ditakuti oleh ahli politik ialah kita tak boleh mengundi selama 5 tahun. Bayangkan, tak boleh mengundi, tak boleh jadi calon dan sebagainya. Jadi undang-undang dia begitu ketat sekali. Selain daripada undang SPRM yang mengenakan lebih kurang 10,000, tengok yang mana lebih tinggi dan sebagainya, 5 kali ganda dan sebagainya. Tapi itu merupakan satu perkara yang mustahil ialah kita hendaklah menguatkuasakan
Ya. Datuk Seri, dalam pelaksanaan undang-undang itu sudah pasti ada meritnya yang tersendiri apabila ada berlakunya garisan halus pembahagian perbezaan antara jamuan, sogokan, pemberian, hadiah dan juga untuk kita melihat janji yang diterjemahkan dalam manifesto. Bagaimana kita ingin membanding bezakan antara janji dalam manifesto ataupun suatu kesalahan yang dimaktubkan dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya ataupun Akta SPR maupun Akta SPRM, kerana kita melihat sudah pasti amalan janji dalam manifesto ini sudah berpuluh tahun dilaksanakan walaupun bukan dalam pilihan raya negeri ataupun pilihan raya kecil, tetapi sudah dilaksanakan dalam pilihan raya di peringkat Persekutuan, Datuk Seri. Yang pertama, niat, kan? Adakah apabila ada pilihan raya tu kita pergi bagi minum, bagi makan tu, apa niat kita? Supaya orang mengundi kita. Itu dah salah. Dari segi undang-undang memang dah salah. Itu. Yang kedua, selalunya kita akan janji akan beri 200, 300, 400 dan sebagainya. Itu juga merupakan satu kesalahan. Itu sebabnya dalam Akta Pencegahan Rasuah, dalam Akta SPRM 2009 ni, dah nyata mengatakan bahawa kita tak boleh bagi segala-galanya wang dan sebagainya. Dia ada kriteria tetapi dia kena ada official dealing. Maknanya kita ada niat untuk dapat sesuatu. Maknanya jika sekiranya ahli politik kini akan memberi, nak bagi duit ke siapa saja tetapi orang tu tak dapat memberi apa saja kepada dia, maka sudah itu bukan rasuah. Tetapi jika sekiranya kita memberi kepada seseorang itu, orang tu nak mengundi untuk kita ataupun boleh meluluskan projek untuk kita dan sebagainya walaupun sebelum, selepas dan juga dalam proses itu sudah tentu ini merupakan satu kesalahan. Dalam segi undang-undang, you bagi makan, you bagi minum, terutama sekali semasa pilihan raya ni, itu adalah salah dari segi undang-undang. Di bawah terang-terang di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 dan juga Akta SPRM. Sudah tentu itu memang salah. Ya. Terbukti apa yang disebutkan oleh Datuk Seri itu di bawah Akta 5 Akta Kesalahan Pilihan Raya Seksyen 10 di bawah tema dan juga tajuk penyojokan. Orang yang berikut hendaklah disifatkan bersalah atas kesalahan menyogok tiap-tiap orang yang sebelum, semasa atau selepas sesuatu pilihan raya secara langsung atau tidak langsung dengan sendiri atau melalui mana-mana orang lain bagi pihaknya memberikan, meminjamkan atau bersetuju untuk memberikan atau meminjamkan atau menawarkan, menjanjikan atau berjanji untuk mendapatkan atau berusaha untuk mendapatkan apa-apa wang atau balasan bernilai kepada atau untuk mana-mana pemilih ataupun pengundi. Seperti yang dinyatakan oleh Yang Berbahagia Datuk, amat jelas diperuntukkan dalam kesalahan pilihan raya tersebut. Cumanya apabila kita meletakkan suatu situasi apabila seseorang itu menjanjikan dalam manifestonya, ya, disifatkan dalam kerangka yang lebih generik ataupun general, apabila seseorang calon politik itu menjanjikan untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangkan harga kos barang ataupun untuk menjanjikan satu penambahbaikan yang lebih baik kepada komuniti masyarakat. Apakah itu juga digambarkan sebagai sogokan, Datuk Seri? Ini suatu perkara yang patut diterangkan dalam akta dan sebagainya. Tetapi sudah tentu, secara general, jika kita sekira menyatakan bahawa kita akan berusaha untuk memperbaiki taraf hidup dan sebagainya, saya rasa itu kemungkinan, ini pandangan saya, tak berapa salah. Tapi kalau kita janji, maka apabila saya menang ni, saya akan naikkan, saya akan turunkan harga minyak, kan. Tetapi lepas tu turun tak turun, itu satu cerita juga. Jadi ini merupakan satu kesalahan lah. Kita tak boleh janji-janji sebab ini merupakan yang dikenali sebagai intellectual honesty. Okay. Maknanya sebagai ahli politik, kita janji, kita kena tunaikan. Jadi kadang-kadang janji tak tunai itu merupakan satu perkara yang tak baik. Sebab seperti nyatakan tadi, sebagai pemimpin, kita hendak tunjuk contoh yang baik. Kita hendaklah bukan saja bersih tetapi nampak bersih. Jadi itu merupakan satu perkara yang patut kita nyatakan. Dan sudah tentu SPR, kita dah tahu bahawa SPR ni tidak ada mempunyai kuasa untuk enforcement. Jadi dia ni macam proses saja pilihan raya. Jadi saya kira adalah lebih baik jika sekiranya SPR ni juga memberi penerangan kepada parti-parti politik apa yang boleh, apa tak boleh, kan. Dia boleh bagi definisi itu. Dan ini akan memberi pencerahan kepada parti-parti lain yang mana boleh, yang mana tak boleh. Jadi ini merupakan satu perkara yang patut kita fikir-fikirkan supaya apabila mereka masih lagi melakukan satu kesalahan, sudah tentu dia boleh ambil tindakan oleh agensi-agensi pembuat kuasa seperti PDRM ataupun SPR ataupun SPRM. Sudah tentu SPRM dia lebih kepada dari segi jamuan tadi, Seksyen 8, yang satu lagi Seksyen 10 penyogokan. Mungkin dari segi pengaruh ni
supaya orang tak mengundi sebagainya, itu boleh diambil alih oleh PDRM. Jadi maknanya sebagai SPR ni, Suruhanjaya Pilihan Raya ni, sepatutnya mereka membantu. Bukan hanya menyatakan bahawa kita tak ada kuasa, membantu memberi maklumat, membantu memberi penerangan dan sebagainya, supaya parti-parti politik yang bertanding ni mereka faham apa yang boleh, apa tak boleh. Setakat ni begitulah. Ini berdasar kepada interpretasi masing-masing. Jadi pada pakar undang-undang dan juga pakar-pakar dari segi undang-undang pilihan raya, sudah tentu mereka mempunyai pandangan sendiri. Jadi ini hanya boleh ditentukan oleh agensi-agensi penguatkuasa dan juga SPR yang menyatakan apa yang boleh, apa tak boleh. Saya rasa perkara sedemikian patut kita nyatakan. Sudah tentu perkara-perkara yang penyogokkan yang kita tahu iaitu tak boleh masih lagi dilakukan. Masih lagi mereka melakukan sesuatu, memberi wang dan sebagainya demi untuk mendapat undi, meraihkan undi. Jadi sudah tentu saya nyatakan sekali lagi ialah ini merupakan satu isu integriti. Sekali lagi isu integriti ini tak dapat diperbaiki. Sudah tentu undang-undang apa seperti nyatakan tadi kan, dia akan cari jalan lah yang mana boleh, yang mana tak boleh. Jadi itulah penyebabnya nak bertanding ni bukan kita nak menjaga rakyat. Bertanding ni bukan nak menjaga negara. Bertanding ni adalah untuk mendapat kuasa. Bila dapat kuasa, sudah tentu kita boleh ada kuasa untuk menentukan, mendapat kontrak sebagainya. Ini berlaku bukan di Malaysia saja, di negara lain pun. Jadi ini merupakan satu perkara yang tak patut ada di negara ini, sebab saya rasa kekayaan negara kita ni adalah banyak. Sebab kalau kita lihat, kalau ikut World Bank, kehilangan rasuah saja untuk sebuah negara itu adalah 2 hingga 4% daripada GDP. Saya agak dalam 40 tahun terlibat dalam kegiatan-kegiatan aktiviti-aktiviti pencegahan rasuah sebagainya, sama ada dari segi dalam pentadbiran kerajaan dan juga swasta, saya rasa kita duduk di 4% tu. Jadi ini merupakan satu perkara yang teruk. Itu belum kita bercakap mengenai kontrak lagi. Kajian yang dibuat oleh World Economic Forum, kita ataupun setiap negara tu akan kehilangan lebih kurang 30% daripada disebabkan oleh ketirisan dan juga fraud. Tapi satu kajian yang dibuat oleh bekas kita punya kita punya Auditor General Tan Sri Amri Buang, dia juga menyatakan bahawa kita kehilangan disebabkan oleh ketirisan, fraud dan korupsi ni lebih kurang 20 hingga 30%. Bayangkan bajet kita ni yang untuk rancangan Malaysia ke-12 ni, untuk development saja adalah 400 bilion. Jika sekiranya kita tak menjaga, mempunyai ahli-ahli politik yang kita nak pilih ni bagus menjaga negara juga negeri, sudah tentu kita akan kehilangan lebih kurang 20% daripada 440 bilion tu. Itu sebabnya sebagai pengundi hendaklah kita pilih orang-orang yang betul boleh diharap dan juga boleh menjaga kepentingan kita dan juga memastikan bahawa kehidupan rakyat ini lebih selesa lah. Memilih dengan betul, memilih dengan bertanggungjawab itu mungkin dua perkara yang berbeza, tetapi boleh disekalikan dan juga boleh disinonimkan untuk kita mencari dan juga mendapatkan calon yang layak dan juga berkeperluan untuk menghasilkan satu penambahbaikan kepada masyarakat komuniti yang dipilih di sekitarnya. Yang berbagi Datuk Seri, kita nak kembali berjeda untuk kita membawakan gagasan lebih lanjut berkenaan bicara khas Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Melaka seketika nanti. Delapan kawasan Dewan Undangan Negeri akan dipertandingkan dalam Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Melaka. Kita masih lagi bersama dengan yang berbagi Datuk Seri Akbar bin Abdul Sattar, ahli Lembaga Pengarah Institut Integriti Malaysia, bercerita tentang sinonimnya antara integriti dan juga proses yang adil dalam Pilihan Raya. Datuk Seri, seketika tadi kita banyak bercerita tentang akta dan juga undang-undang yang banyak digunakan, maka peraturan-peraturan bersifat prosedural yang juga digunakan. Namun begitu, di sebalik undang-undang itu, apabila kita bercerita tentang integriti, prinsip moral itu juga tertakluk kepada fahaman
pemahaman dan juga bagaimana terjemahan integriti itu dibawa dalam satu kerangka yang lebih bijaksana. Untuk kita membawa gambaran tentang integriti itu, perihal kempen dalam tempoh berkempen, sudah pasti ada yang dikongsikan ataupun ada yang mengadu berkenaan tentang tindakan setengah pihak yang tidak bertanggungjawab, menggunakan kata-kata berbentuk fitnah, kata-kata berbentuk hasutan ataupun kata-kata yang menyentuh perkara-perkara sensitif berkenaan agama dan juga bangsa banyak digunakan untuk menyemarakkan api keinginan untuk membenci sesuatu individu ataupun parti politik. Jadi bagaimana terma integriti ini dilihat oleh Yang Berbahagia Datuk Seri dalam kita melihat kepada prinsip moral yang perlu dipegang oleh setiap ahli politik dalam kita tidak melanggar batasan-batasan yang sensitif tersebut, Datuk Seri? Saya rasa sampai masa lah, guys. Saya rasa majoriti ahli politik ni semua lulusan universiti. Ada masters, ada PhD dan sebagainya. Jadi maknanya dalam kempen tu, seboleh-bolehnya kita janganlah menyalahkan ataupun hentam individu. Saya rasa lebih baik kita bagi tahu kepada rakyat apa yang kita boleh buat. Dan apabila saya menang, apa kita boleh buat dan juga untuk demi negara. Ya. Tetapi kebanyakan daripada ahli politik kita ini, kita nak menang ni, tapi kita diskredit orang punya credibility. Jadi itu merupakan satu perkara yang saya rasa tidak profesional lah. Kita dah merdeka dah 60 tahun tapi masih lagi macam ni. Sepatutnya ada cara-cara kita kempen dan seperti yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi juga, dia akan memberi peluang untuk semua parti-parti politik ini untuk berkempen. Saya rasa itu merupakan satu perkara yang bagus, tetapi pastikan bahawa apabila kita diberi peluang kempen ini, nyatakan apa kita punya misi, apa kita punya visi dan sebagainya, bagaimana kita boleh membantu membawa negara ini. Yang pertama, untuk menambahkan lagi pendapatan, mengurangkan lagi ketirisan dan lain-lain lagi supaya dapat membantu masyarakat ke arah ke satu masyarakat yang lebih maju. Jadi kita tak mahu dari hari ke hari kita dapati bahawa negeri Afrika tu lebih baik daripada kita, sedangkan 10 tahun 20 tahun dulu kita macam label kan negara Afrika tu seperti negara yang begitu teruk sekali. Tapi kalau kita tengok Botswana dan sebagainya, ia merupakan sebuah negara di bawah antara negara yang bersih rasuah 30 antara 30 di dunia. Jadi kita dapati bahawa kita sepatutnya berada di tahap yang lebih tinggi lagi jika sekiranya ahli politik kita ini, saya ingin menyatakan bahawa kita memang masih lagi kekurangan negarawan. Kita perlukan negarawan yang memikirkan isu-isu dan juga kepentingan masyarakat supaya apabila mereka memerintah kemudian, mereka lebih memikir kepada generasi yang akan datang, bukan memikir seperti ahli politik yang mana mereka lebih memikir kepada 4 tahun lagi dia akan adakan pilihan raya. Datuk Seri, ada juga yang beranggapan politik ini ataupun tempoh kempen politik ini tidak lari daripada modal-modal yang berbentuk sensasi. Maka dalam perkara ini di media sosial kita banyak melihat ada beberapa tindakan pihak yang tidak bertanggungjawab menelanjangkan kisah-kisah peribadi kepada calon-calon politik, malah kepada parti-parti politik sendiri. Jadi apakah ini digambarkan sebagai amalan beretika ataupun sebagai satu amalan yang menggambarkan keterdesakan untuk memenangi sesuatu kawasan atas aspirasi politik yang dibawa, Datuk Seri? Satu soalan yang baguslah. Saya rasa kita nak menang pilihan raya ni bukan nak membangunkan negara untuk menjaga masyarakat, tetapi kita nak kuasa. Kita nak parti kita menang supaya kita boleh merentah. Untuk apa? Untuk mendapat kuasa, dan bila ada kuasa sudah tentu kita boleh buat apa saja yang kita nak. Tambah-tambah lagi apabila kita jadi pemimpin nombor 1 di negara itu, iaitu Perdana Menteri. Jika sekiranya kita dapat jawatan Perdana Menteri, sudah tentu ia merupakan satu jawatan yang begitu berkuasa sekali, dan itulah merupakan cita-cita setengah daripada masyarakat ni ataupun ahli politik ini terpaksa menggunakan juga diskredit dia punya lawan-lawan ni dengan menggunakan fitnah-fitnah ada antaranya. Saya rasa perkara itu tak baik. Bagaimana kita nak menjadi pemimpin yang baik apabila kita sendiri memburuk-burukkan orang lain? Sedangkan sepatutnya sebagai orang yang profesional, biarkan isu-isu buruk itu, tapi kita naklah menerang kepada masyarakat bahawa ini adalah masanya sebagai Perdana Menteri. Saya akan memastikan bahawa yang pertama sekali, saya akan menghapuskan rasuah. Jarang saya tengok Perdana Menteri kecuali Presiden China dan juga Perdana Menteri Taiwan, apabila beliau memenangi
menjadi pucuk pimpinan tu, yang pertama sekali keluar dari mulut dia di depan media ni ialah untuk menghapuskan rasuah. Tapi kita ni tak ada lagi kod tu. Jadi inilah kita nak menanti-nanti seorang Perdana Menteri yang betul-betul untuk menghapuskan rasuah, sebab rasuah lah merupakan segala ibu kepada yang merosakkan masyarakat, yang merosakkan negara ini ke termasuk perkara yang tak baik seperti saya nyatakan tadi lah. Apabila kita merencana satu pemikiran berpolitik yang matang, ketaksupan kepada parti politik juga digambarkan sebagai salah satu daripada perkara yang sering mendasari gambaran kempen politik ataupun gambaran kehidupan berpolitik dalam negara kita. Jadi, untuk kita bercerita lebih lanjut tentang prinsip moral, tentang integriti, ya, kita boleh setia kepada parti, kita boleh untuk berpegang teguh kepada parti, tetapi bagaimana terma dan terjemahan ketaksupan itu boleh membawa kepada satu konotasi dan juga perlakuan yang negatif, khususnya dalam kalangan penyokong parti, Datuk Seri? Ini satu soalan yang bagus. Saya tengok kebanyakan daripada kita dalam grup dan sebagainya, mereka ni taksub kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu buat salah. Bagi saya rasa pemimpin walaupun kita hormat, tetapi apabila buat salah kita kena tegur. Sebab itu adalah satu kesalahan. Ini merupakan satu perkara yang kita kena tukar mindset. Apakah kita perlu lagi 101 tahun untuk kita menukar mindset dan juga pandangan dan juga sikap negatif yang kita ada ini? Adakah gitu? Selepas 100 tahun, anak cucu kita pula akan tengok balik, kaji balik, dah masih lagi macam ni, bergaduh dan juga tidak profesional sebagainya, dan dia anak cucu kita pula terpaksa juga sambung lagi 101 tahun lagi. Apakah kita nak macam ni? Daripada keadaan yang teruk, kita menjadi lagi teruk. Jadi itu sebabnya saya rasa lebih baik kita sebagai pemimpin ni nak tunjuk contoh yang baik. Pastikan bahawa kita nak jaga negara ni bukan untuk kekayaan diri. Ada duit 64 juta pun, 100 juta pun makan nasi sepinggan juga. Dan kena ingat itu bahawa perkara-perkara demikian hendaklah kita pastikan bahawa kita apabila nak jadi ahli politik ni bukan satu perkara yang senang di musim ini. Sebab impak dan juga harapan rakyat itu adalah begitu tinggi sekali sehingga kita terpaksa juga berkorban. Kadang-kadang lupa hal keluarga, memberi kepentingan kepada rakyat. Itu sebabnya maknanya sebelum menjadi ahli politik ni, jati diri kita dan juga persediaan kita adalah begitu kukuh sekali supaya kita boleh menghadapi segalanya. Dan sebagai rakyat pula, ini satu masalah. Rakyat kita pula, kebanyakan daripada kita ni menganggap ahli politik ini adalah sebagai pegawai masyarakat, pegawai kebajikan masyarakat. Kalau kita pergi di kampung-kampung, mereka nak datang Kuala Lumpur ni, dia akan berjumpa dengan YB, minta duit bas lah, minta duit kapal terbang lah, baiki motor dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ahli politik ni dia pun tak berapa ada duit, tapi hanya sekarang kita tahu bahawa gaji mereka banyak. Jadi sudah tentu ada yang tamak tu akan menjalankan sesuatu, iaitu mendapatkan kontrak-kontrak melalui kroni dan sebagainya. Ini merupakan penyebab yang boleh merosakkan negara. Jadi maknanya kedua-dua belah pihak, bukan saja ahli politik betul baik, tetapi sebagai pengundi hendaklah kita pastikan bahawa kita bukan apabila menerima saja RM350 kita dah tukar kita punya kiblat. Sedangkan kita seorang yang berintegriti, tetapi oleh kerana sebab tu ataupun disebabkan oleh kepercayaan tertentu, maka sudah tentu kita akan lebih memilih kepada Syed Syarul walaupun mereka ini adalah seorang yang rasuah, didapati bersalah dan sebagainya. Saya rasa perkara sedemikian hendak juga kita lihat, iaitu apakah kita menghendakkan pemimpin yang boleh merosakkan negara. Sebab sudah tentu apabila mereka ini terlibat dalam rasuah dan juga kegiatan-kegiatan tak baik, saya rasa dia tak boleh bawa negara kita ke mana-mana. Ya. Ke mana pun. Datuk Seri, integriti dalam isu ini bukan hanya melibatkan rasuah, tetapi juga kita melibatkan kepada kredibiliti seseorang ahli politik yang dipilih oleh pengundi itu, khususnya dalam isu lompat parti. Dan kalau kita lihat sebenarnya di Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara juga dicadangkan untuk rang undang-undang anti lompat parti untuk diluluskan, dan ini merupakan aspirasi daripada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang. Jadi perihal tentang kita ingin meluluskan akta ataupun rang undang-undang anti lompat parti ini, khususnya supaya pilihan pengundi tidak dikhianati selepas selesainya sesuatu proses pilihan raya itu, Datuk Seri. Saya berpendapat bahawa siapa saja yang memegang pucuk pimpinan, saya punya pandangan, tidak akan meluluskan akta lompat parti. Sebab ada dua akta yang mereka tak akan luluskan sebagai ahli politik. Ini pandangan saya. Okey. Yang pertama ialah akta lompat parti,
Yang kedua ialah akta dana politik. Kerana kedua-dua inilah merupakan akta-akta yang boleh menjeruk leher sendiri. Terutama sekali akta dana politik. Sebab bagi ahli politik di negara-negara sedang membangun ni, bagi mereka duit adalah segala-galanya untuk menang pilihan raya. Begitu juga yang kita nyatakan bahawa akta lompat parti itu. Jadi kadang-kadang kita nak bertukar, nak mendapatkan, nak memerintah dan sebagainya, kita terpaksa menggunakan, jangan luluskan akta ini supaya apabila mereka nak menggunakan untuk kepentingan sendiri, maka sudah tentu mereka akan menggunakannya. Itu sebabnya kita dapati bahawa, saya bagi contoh, akta dana politik yang dibuat di masa Barisan Nasional dulu, waktu pemerintah Datuk Seri Najib. Ada satu contoh kasus khas yang dianggotai oleh pakar-pakar. Satu undang-undang yang begitu bagus sekali, apabila diangkat kepada PH, semasa itu telah ditambah baik oleh JICC, kalau tidak salah saya, diangkat balik kepada parti politik pembangkang pun, mereka pun apabila lihat tu tengok, mereka kata, oh ini saya rasa kita tak boleh bawa ke parlimen, nanti tak dapat 2/3. Jadi mereka mempunyai anggapan macam ni. Belum lagi bawa ke parlimen, tetapi oleh kerana ada di antara ahli politik yang mempunyai kelulusan peguam dan segalanya, mereka telah baca undang-undang ni adalah menjerat leher sendiri, sudah tentu mereka tak mahu. Itu sebabnya saya rasa, apakah kita join parti politik ini di Melaya, di Malaysia ni, adalah untuk memperkayakan diri, untuk mendapat kuasa, ataupun kita nak membantu rakyat. Okay. Jadi seperti saya nyatakan tadi, bukan senang untuk menjadi wakil rakyat di negara kita ini. Sebab rakyat ni begitu kritis. Dan kita ada social media yang boleh dikatakan aktif. Kalau kita bacalah, begitu susah nak faham dan juga sukar untuk kita mengatasi jika sekiranya ada tomahan-tomahan dan juga allegation yang fitnah yang tertentu. Ya. Disebabkan itu, pilihan di tangan pengundi, pilihan di tangan anda untuk mengundi siapakah calon yang dirasakan paling layak, paling sesuai dan mempunyai nilai-nilai integriti untuk diangkat menjadi calon Dewan Undangan Negeri. Datuk Seri, kita nak berjeda seketika sebenarnya kembali dalam bicara khas bersama PR Yudon Melaka. Bersama kembali dalam bicara khas Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Melaka, integriti dan pilihan raya. Apabila bercerita tentang integriti, manusia ini berpegang pada janjinya, Datuk Seri, dan kita tidak mahu manifesto yang akan diterjemahkan itu ibarat meniti tebu di tepi bibir ataupun memijak semut tidak terkesan. Jadi ini sebenarnya menggambarkan ataupun memberi gambaran bahawasanya untuk manifesto itu ibarat suatu janji secara verbal yang akan diterjemahkan kepada masyarakat dan perlu bersifat mengikat. Bagaimana perihal integriti untuk mengikat janji itu perlu dilaksanakan bukan hanya sebelum, semasa, tetapi selepas pilihan raya ini, tidak kira siapa jua yang akan menang PR Yudon Melaka ini nanti, Datuk Seri. Jangan buat silap, janji begitu tinggi menggunung, tapi kita tak boleh buat. Jadi apabila kita dipilih oleh rakyat, sebab kita tengok janji bergunung, tinggi dengan gunung. Tapi apabila kita gagal, maka sudah tentu kemungkinan besar kita tak akan dipilih balik, kan? Saya bagi satu contoh di sini, iaitu CPI, Indeks Persepsi Rasuah, tahun 2018. Kita dapati bahawa dia improve begitu banyak sekali. Dan kita merupakan sebuah negara yang bagus. Sebab saya dapati bahawa rakyat percaya bahawa janji-janji yang dibuat oleh kerajaan masa itu adalah untuk menghapuskan rasuah. Tetapi apabila manifesto itu, kita dapati bahawa setelah setahun lebih dia memerintah, kan, kita dapati bahawa manifesto itu tak banyak yang tak dapat dilaksanakan, termasuk akta dana politik dan sebagainya, kan. Jadi saya kira walaupun kalau bukan PN ambil alih pun, kan, saya rasa kalau masa tu PH kekal pun, saya rasa indeks itu masih jatuh juga. Sedangkan sudah tentu apabila PN ambil dia jatuh. Tapi itu sebabnya kita kena faham bahawa apa yang kita janji itu pastikan bahawa kita boleh buat. Jangan hanya janji, tetapi kita kena ingat bahawa janji ini bukan saja salah dari segi integriti, sebab bahkan juga janji ini adalah kita kena ingat ni di mahkamah akhirat esok. Yang mana kita akan diadili oleh sebagai pemimpin. Jadi sudah tentu jika sekiranya kita tak awasi janji ini, jangan
bubuh terlalu tinggi jika sekiranya kita tak dapat menunaikan janji itu. Sudah tentu lebih baik kita bagi sepada-pada saja yang logik, yang boleh diterima oleh masyarakat dan juga mungkin lebih baik daripada parti-parti sebelum ini. Ya. Datuk Seri, untuk kita mengakhiri dan juga penghujung dalam bicara khas malam ini, harapan Datuk Seri untuk kita melihat perjalanan pilihan raya umum Dewan Undian Negeri Melaka dijalankan dalam satu kaedah yang tertib, berintegriti dan juga kaedah yang telus untuk memenuhi janji dan juga harapan kepada rakyat di negeri Melaka, Datuk Seri. Saya sangat berharaplah kita nak pilih siapa pun susah sekarang sebab kebanyakan daripada ahli-ahli politik kebanyakanlah ada masalah ke. Jadi kadang-kadang ada orang tanya, sudah tentu kita jangan pilih orang perasuah. Jadi ada orang cakap juga kebanyakan daripada ahli politik itu rasuah. Jadi apakah kita pilih orang politik yang sedikit sekali yang menerima rasuah? Itu persoalan-persoalan yang selalu diminda masyarakat. Oleh demikian sudah tentu bagi masyarakat di Melaka, saya kira sudah tentu kita jangan termakan dengan janji-janji manis, tetapi pastikan bahawa apabila kita nak memilih terbaik demi untuk negara, demi untuk masyarakat kita, terutama sekali di Melaka, iaitu demi anak cucu kita. InsyaAllah, itu dia pandangan yang konklusif, pandangan peribadi daripada yang berbagi Datuk Seri Akbar bin Abdul Sattar. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Sekali lagi kami ingin menyeru kepada anda turun mengundi dan juga pilihlah dengan bijak untuk calon-calon anda yang ditempatkan di kawasan Dewan Undangan Negeri 28 kawasan Dewan Undangan Negeri. InsyaAllah sentiasa patuhi SOP dan juga norma baru yang ditetapkan dalam proses kemudian dan juga proses kempen untuk kita melaksanakan juga mengangkat demokrasi secara berintegriti. Terima kasih sekali lagi berbahagia Datuk Seri Akbar bin Abdul Sattar, ahli lembaga pengarah Institut Integriti Malaysia, dan terima kasih IIM kerana bersama dan juga berkongsikan pandangan dalam wahana kita pada malam ini. Dan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, selamat malam, selamat mengundi untuk pengundian awal dan juga tarikh 20 November nanti.